Okay, Assalamualaikum semua. Dah makan? Sedapnya. Okay. Awak nampak tak gambar depan ni? Awak pernah nampak tak gambar ni dekat mana-mana? Pernah nampak kan dalam tajuk satu? Ya, betul, dalam tajuk satu. Okay. Apa nama beliau? Luca Pacioli ataupun digelar sebagai Bapa Perakaunan. Alright, betul? Kenapa dia digelar sebagai Bapa Perakaunan? Okay. Beliau digelarkan sebagai Bapa Perakaunan sebab pada tahun kurun ke-14 ataupun kurun ke-15 macam tu, beliau menginspirasikan sistem catatan bergu yang digunakan untuk pedagang-pedagang zaman tersebut. Dah zaman Greek, Itali dulu. Okay. Jadi, dalam sistem catatan bergu pada zaman dahulu, beliau membantu pedagang-pedagang untuk trace, untuk kenali setiap urus niaga ataupun setiap pergerakan aset barang-barang perniagaan pedagang-pedagang dulu. Jadi sistem catatan bergu walaupun sistem catatan bergu ni adalah sistem yang lama, tapi masih digunakan sekarang. Jadi kita akan belajar tentang sistem catatan bergu. Okey? Apa itu sistem catatan bergu? Okey, maksud dia kat sini, setiap urus niaga yang berlaku dalam sesebuah perniagaan tu kita akan rekod dalam dua akaun yang berbeza. Contohnya kalau kita dah rekod dalam di sebelah debit, kita akan rekod juga di sebelah kredit. Okey, betul. Bagi saya masa kejap untuk saya salin nota dalam atas whiteboard. Dia guna ledger. Ledger tak maju belajar. Ledger untuk belajar lagi. Okay, saya tenang. So hari ni saya nak ajar yang handout yang saya bagi kelas-kelas kedai Pawi. Ingat? Kita dah buat yang A untuk buku tunai dan buku catatan pertama. So hari ni kita akan belajar macam mana nak post daripada buku tunai dan general khas kepada ledger. Right? So basically kita belajar ledger sebagai introduction dan buat latihan terus hari ni. Okay? Take 1 minute untuk refresh balik korang punya urus niaga. Cuba balik. Yang mana yang korang tak faham? Siapa yang tak hadir tu? Kelas? Kelas? Okay, 2 orang. Apa nanti korang salin lepas kelas? Saya bagi anak. So hari ni kita akan buat ledger. Kita akan buat ledger dan hantar after class. Ledger buat dalam ledger? Buat tak. Buat kertas biasa. Korang ada apa? Yang lagi satu tu bukan yang korang buat journal tu. Yes. Pakai ni aja. Okay, pakai yang atas ledger. Okay, so first kali dia nak ajar ini ada bilik debit dan kredit. Okay. Kalau sifat dia di sebelah kiri, kita akan tambah di sebelah kiri. Kalau sifat dia di sebelah kanan, kita akan tambah di sebelah kanan. Kalau dia bertentangan daripada sifat, maksudnya kita akan tambah ataupun tolak bertentangan daripada sifat. Okay, ingat itu. Refer balik yang nota saya bagi masa first class untuk dia punya details account. Okay. Jadi sekarang ni kita akan belajar macam mana nak post daripada buku tunai kepada ledger. So nak buka akaun ledger macam ni, ada 2 jenis. Ni akaun key. Yang lagi satu akaun dia macam ni. Maksudnya dia debit dan kredit kat sini, ada amount dengan tarikh. Okay. Tapi saya nak ajar yang ni sebab awak akan nampak macam mana kiri dan kanan. Alright. Oh, tengok buku tunai. Yang kanan adalah modal belanja runcit semua ni kan. Kita akan post kepada di sebelah kiri. Di
sebelah kiri. Alright. Contohnya saya bagi 3 hari bulan, modal di sebelah kanan. Kita akan letak modal, kita akan buka tulis akaun modal dekat atas sebagai kepala. Dan kita akan isi. Kita akan isi bank sebagai 1,800. Okey. Faham? Kalau kanan di sini, kita akan isi di sebelah kiri di sini. Dia adalah catatan berbunyi. Maksudnya kalau dia di sebelah kanan, contoh ini X. Okay, X. Di sebelah kanan kita akan cross di sebelah kiri. Okay. Kita dah letak bank kat atas ni 1,800. Lagi satu. Awak tengok akaun modal, bila kepala akaun modal awak kena cari yang mana antara buku tunai, BCP dan lain-lain yang involve akaun modal. Tengok nama dia. Okey. Yang ni akaun modal, ambil yang modal dan yang modal sendiri. Okey. So kita akan fokus untuk akaun modal sahaja dulu. Kita dah tulis bank 1,800, kita ambil daripada kanan buku tunai dan kita tulis di sebelah kiri akaun modal. Dan yang di sebelah kiri buku tunai kita akan isi di sebelah kanan akaun modal sebagai tunai. Kau tengok kan, walaupun dia tulis modal dekat sini tapi kita kena ambil dan isi yang ni sebagai catatan berbunyi. Awak tak boleh tulis akaun modal kat sini, tak boleh. Awak kena tulis akaun modal dan contohnya kalau tunai iaitu 600. Okay, ada lagi satu akaun modal yang 3 hari bulan. Dia involve bank iaitu 20,000. Okay, di sebelah kanan buku tunai kita akan isi di sebelah kiri akaun modal. Dan yang di sebelah kiri buku tunai kita akan letak di sebelah kanan akaun modal. Alright. Awak kena ingat macam ni je, tak payah. Kalau awak nak fikir banyak-banyak, awak kena involve balik akaun ABLM. Sebagai contoh, akaun modal adalah equity. Kita tambah di sebelah kanan dan kita tolak di sebelah kiri. Kalau awak tengok balik urus niaga, dia memulakan perniagaan. Sebab tu kita letak tunai di tangan yang 1 hari bulan tu 600 dengan kita masukkan 3 hari bulan 20,000. Sebab kita tambahnya di sebelah kanan akaun modal. Okay. Itu memang jalan panjang lah kalau awak tak ingat yang mana satu kiri kanan. Kalau awak tak ingat kiri kanan nak tarik yang mana satu, awak kena ingat yang ada equity di sebelah kanan, sifat dia bertambah di sebelah kanan dan berkurang di sebelah kiri. Tambah dan tolak. Sebab tu bila kita mulakan perniagaan, kita tambah tunai di sebagai equity, sebagai modal, kita letak di sebelah kanan. Dan bank ni sebagai overdraft bank. Okay, kita hutang. Okay? Faham? So this one memang confusing sikit. Even dalam exam pun saya confused. Tapi saya ajar balik macam mana saya ajar. Saya belajar dulu. Okay, selesai akaun modal, kita kena buat baki BB dan baki HB. Ingat macam kita nak buat baki BB dan baki HB? Ini baki BB. Okay, ni permulaan perniagaan. Jadi kita tak ada baki BB di sebelah awal. Kalau kita ada baki BB di sebelah awal, maksudnya kita tarik daripada bulan lepas. Tapi di sini baki HB adalah baki yang balancing figure. Untuk balancekan semua urus niaga di sini. Okey? Jadi bila balancing figure kita akan letak sebagai baki HB. Baki hantar bawah. Kita hantar ke bawah, jadi baki bawah sebagai 290 dan 610. Sama juga yang ni. Okay, balancing figure dia adalah 26,000. Bukan balancing figure. Jumlah dia 26,000, yang kat sini 1,800. Balancing figure dia di sini kita akan letak sebagai baki HB
Tolak berapa? 26,000 tolak 1,008 berapa? Sekejap. Berapa? 26,600 kan? Okay, sorry, bukan 26,000. 20,600 tolak dengan 1,008. Berapa? 18,800. Okay, itu sebagai baki HB. Baki balancing figure 20,600. Lepas tu kita bawah sebagai baki BB 18,800. Okay. Faham? Yang ni baru satu akaun. Awak kena buka semua akaun kat sini. Kecuali Kunai. Kontrak tak payah. Okay. Sama juga yang ni, ambilan, belian, alatan modal. Okay. Lagi satu, alatan pejabat. Satu tinggal satu. Okay, alatan pejabat awak tengok kat sini. Dia adalah General Am adalah budak baik. Okay awak ingat? General Am budak baik. Jadinya bila modal di sebelah kanan, awak letak di sebelah kanan. Okay, yang ni awak tak payah cross. General Am saja yang awak tak payah cross. Sebab dia budak baik. Okay. Jadinya awak letak di bahagian modal di belah kanan sebagai alatan pejabat. Berapa? 3,800. Alatan pejabat sebagai 3,800, okey? Faham? Alatan pejabat kita kena ambil nama dia. Nama sahaja tapi di sebenarnya sebelah kanan. Okey? Total 20,000 tambah 600 tambah 3,800 berapa? RM4,400 tolak 1,008. RM20,600. Okay. So yang tu balancing figure. Balancing figure which is baki HB. Kita akan bawa ke bawah sebagai baki BB kat sini 22,600. Kita tulis balik supaya nampak jelas. Terus bank 20,000 alatan pejabat total 4,400. Okay. Then PHP 20,000. Okay, nampak? Okay. Kau tulis tak? Lepas ni nak submit, tulis terus. Okay? Tulis je bawah. Beri nama ledger. Kita tengok. Ledger dan ledger. Okay.
Dulu saya confused tau, apa beza ledger dengan account. So ledger sebenarnya kat sini dia sebenarnya macam satu sistem yang lama tau, Luca Mercury pengajar satu yang buat sistem catatan buku. Dia namakan sistem ni sebagai catatan bergu. Sementara tu tulis je kat, okay? Saya nak explain ni je. Ledger ni dia actually consist of banyak-banyak account, right? Satu ni dipanggil account, tapi kalau awak campur jadi ledger. Tak apa. Pilih je faham. Okay. Kat sini awak kena tulis tarikh, butir, folio dan jumlah. Tapi saya tak tulis. Belanja runcit adalah di sebelah kanan buku tunai. Jadi kita akan letak di sebelah kiri buku tunai. Account ledger. Tapi kat sini saya tulis untuk totalkan balik kat sini. Tapi awak tulis satu je, satu-satu. Satu awak buka account T, account belanja runcit. Satu lagi awak buka account T, account tak masuk. Okay? Kat sini saya totalkan sebab tak muat. Faham? Awak buka satu account T, tulis nama kat sini. Sebagai satu kat sini, dua kat sini, tiga, empat, lima, enam. Okay, awak buka 6 account. 6 account T bernama account yang ni. Okay, awak tak boleh sekali-kali macam ni. So, awak buka je semua 6 account kat sini. Okay, faham? Buka account tu dulu. Tahu. Okay, dah buka account? Dah. Di sebelah kanan adalah account belanja runcit. Jadi kita akan tulis kat sini. Kita bayar dengan tunai kan? Kita akan tulis account tunai di sebelah kiri, iaitu 110. So awak apalah total 110 bagi BB, bagi HB 110. So awak tulis balik bagi BB 110. Repeat balik untuk semua akaun belanja runcit, angkutan masuk, faedah overdraft, perabot, insurans simpanan tetap dan gaji. Satu je. Akaun belanja runcit. Akaun belanja runcit satu. Lepas tu awak buka lagi satu sebagai akaun angkutan masuk. Lepas tu buka lagi satu di faedah overdraft. Pecah kan? Sebab saya sekali plan sebab tak mahu kat sini. Kalau ada lagi satu whiteboard saya buat. So sekarang ada satu je whiteboard. Okay. Repeat balik bagi HB, bagi BB, bagi HB, bagi BB. Kita sampai 12.10. Sebelas 10. Okay, macam mana? Boleh follow tak? Okay, awak jangan risau tau. Topik ni memang nampak confusing sikit, banyak sikit. Tapi kalau awak banyakkan latihan, insyaAllah boleh buat. Okay, kalau badan terbiasa, benda ni akan jadi lebih senang. Okay, jangan menunjukkan sebelah suku masa kelas dah tamat. Jadi kita dah cover macam mana kita nak post sesebuah urus niaga daripada buku catatan pertama
kepada ledger. Okay, next dalam kitaran perakaunan adalah kita akan belajar macam mana kita nak buat akaun kawalan. Okay, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.